sahabat adalah seorang yang cukup faham sunnah. Betul. Ini Imam Ibn Qayyim menyatakan sendiri dalam kitab dia I'lam Waqi'in. Dia menyatakan wa qad kanat sahabatu afhamul ummati li muradi nabiyihim wa atma'alahu. Sesungguhnya sahabat orang yang paling faham umat bagi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang paling ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Ibn Qayyim. Dalam keadaan itu pula ada sebilangan sahabat yang tidak ikut Ali, bahkan keluar daripada ketaatan Ali, antara Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha. Perkara ini nyata dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Boleh cek dalam kitab Sahih Al-Bukhari menceritakan bagaimana Talhah, Zubair dan Aisyah telah pergi ke Basrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melantik Ammar bin Yasir, Hasan bin Ali, dua orang supaya pergi di Kufah. Lalu pergi di Kufah, naik di atas mimbar, Hasan di atas, Ammar bin Yasir di bawah. Lalu Ammar bin Yasir ni dan semua orang di Kufah itu berhimpun. Lalu Ammar ni berkata, dia mengatakan inna Aisyah qad sarat ila Basrah. Sesungguhnya Aisyah telah pergi Basrah. Wallahi innaha la zaujatu nabiyikum. Sesungguhnya ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Walakin Allah tabaraka wa taala ibtalakum liya'lama iyyahu tuti'una am hiya. Cuma Allah SWT menguji kamu untuk mengetahui siapa yang boleh taat kepada Ali. Adakah Aisyah boleh taat kepada Ali ataupun kamu yang boleh taat kepada Ali. Maknanya sahabat yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, orang yang terlalu rapat dengan Nabi, dan juga sahabat Nabi yang bernama Talhah, Zubair, dia pun pernah keluar daripada ketaatan tersebut. Okey, itu cerita tentang keluar. Masalah tegur pula, ada sebilangan tabi'in. Ni kita boleh baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Ash'ath telah masuk ke Basrah dan berbai'ah bersama rakyat Basrah untuk menggugurkan khalifah pemerintah pada masa itu yang bernama Abdul Malik. Dalam khutbah dalam masa itu dia berkhutbah, dalam khutbah tersebut Ibnu Ash'ath menyatakan walakin idhabu bina ila Abdul Malik linuqatilahu. Pergilah semua kepada Abdul Malik untuk kita serang dia. Bunuh dia lah, kalau masa bunuh lah. Dan kalau kita tengok dalam kitab yang sama juga, dinyatakan golongan fuqaha, qurra, orang-orang tua dan orang-orang muda dari kalangan orang Basrah yang telah sepakat untuk menggugurkan pemerintahan Hajjaj bin Abdullah bin Marwan. Hajjaj dan Abdul Malik bin Marwan ni dikatakan bilangan mereka sebanyak 33,000 berkuda. Dan bilangan yang berjalan kaki selamat 120,000 orang yang berjalan kaki. Boleh rojok dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Katsir. Baik. Yang seterusnya ada sahabat Nabi. Ni ada Ya'la bin Harmalah menyatakan takallam satu hari Hajjaj. Tadi Ustaz dah sebut tadi, Abdullah bin Umar. Cuma ada tabi'in. Tabi'in satu ni namanya Ibrahim An-Nakhai. Muka Ustaz Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai bila disebut nama Hajjaj dia akan sebut ala na'latullah 'alal kadhibin. Ni seorang ulama hebat lah, tabi'in yang nama Ibrahim An-Nakhai ni masyhur kan. Dia pernah sebut, bila disebut nama Hajjaj dia akan sebut ala la'natullah 'alal kadhibin, 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Ibrahim Nakhai, orang yang terlalu faham sunnah lah daripada kita kan. Satu. Yang keduanya Ibnu Tawus an Abi qala ajaba li ikhwanina min ahli al-Iraq yusammun al-Hajjaj mu'minan. Bukan. Poin lain. Ada Sa'id bin Jubair. Dia telah mengingkari terhadap Hajjaj As-Saqafi. Dan yang ikut bersama dengan dia tu ramai daripada kalangan qurra dan juga ulama. Ini boleh rujuklah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah gitu. Dan bila kita tengok daripada tindakan para sahabat terdahulu, dan begitu juga teguran yang dilakukan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu kepada siapa? Muawiyah kan. Dan Muawiyah ni dia lagi tak puas hati sikit lah. Jadi Ubadah bin As-Samit dia pernah sound lah, kalau kena bahasa sound. Dia sound kawan tu sampai satu tahap Muawiyah jadi marah, dan dia sound Muawiyah tu dalam masjid, dalam khalayak umum. Ni kalau kita tengok, maknanya kita faham di sini bila tengok di antara dua tindakan sahabat, ada yang menggunakan secara tertutup, ada yang guna secara terbuka. Fahamnya secara tertutup itu adalah al-afdaliyat, dia bukan satu kewajipan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ambo, oi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya nak pergi sentuh isu-isu yang dibahaskan oleh Ustaz Wanji sebentar tadi, saya nak selesaikan isu babi dulu. Ramai orang confuse dengan isu babi.
Tuan-tuan, apa yang saya cuba ketengahkan dan apa yang saya cuba sampaikan, kiasan dari sudut keberadaan kita dalam sistem ni. Keberadaan. Berbeza dengan apa yang cuba saya sampaikan ataupun cuba yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Seolah-olah kiasan ini merujuk menyanggahi kaedah yang masyhur dalam kaedah-kaedah fiqh, iaitu ad-darurah tuqaddar biqadriha. Erti telah disebutkan tadi, ad-darurah tuqaddar biqadriha ni maksudnya darurat itu diukur, dinilai dengan kadar darurat. Habis darurat habis. Sebab tu kita tak boleh habis makan babi tu kita nak bawa balik paha dah, ataupun nak buat barbecue tadi. Tak boleh. Kita tak maksud sampai ke tahap itu. Kita maksud selesaikan sampai ke tahap kemudaratan. Kemudaratan kita semua pada hari ini, keberadaan dalam sistem, itu yang saya maksudkan. Ini kemudaratan. Sebab itu disebutkan tadi, kita kena ubahlah sistem Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bercakap tentang mengubah satu sistem. Mengubah satu sistem. Saya heran, bagaimana mungkin manusia, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, boleh lagi bersekongkol dan bersama-sama dengan satu kelompok manusia yang jelas menolak dan menghentam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak terus. Kata kalau jadi kami jadi pemerintah pun nanti, PR menang pun nanti, kami takkan boleh terima hukum Islam ni. Itu kalau kita nak cerita tak habis ya. Tapi ini bukan topik yang saya nak bahaskan, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tak mau masuk sampai ke tahap tersebut. Benda ni jelas, kenyataan yang bersifat umum. Sekarang ni kita tak mau bahas saya ahli UMNO ke, Ustaz Wanji ahli apa, ahli PAS ke. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita nak bahaskan sekarang ini adalah tentang adab dan etika kita menasihati pemerintah. Kiasan tadi bagi jelas. Kiasan tadi saya katakan keberadaan dalam sistem. Siapa yang boleh langgak, boleh keluar, pergi hijrah. Pergi cari negara-negara yang tidak ada sistem demokrasi. Pergi cari. Bahkan kalau naik siapa-siapa pun selepas daripada ni, kemampuan untuk mengubah sistem ni, wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itu, bila kita bahaskan tentang keberadaan kita di dalam sistem ini, kerana hal yang mudarat, kita bahas dari sudut prinsip Islam, bukan prinsip kecenderungan kepada mana-mana ideologi dan parti politik. Maka kita kena lihat dalam semua keadaan. Begitu juga dalam etika menasihati pemerintah. Tak kat mana kita boleh buat. Saya tak kata kita hendaklah menasihati pemerintah secara tertutup, mutlak. Dah. Ustaz Wanji tadi dia kata afdal. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini masalah ni orang kita, bukan Ustaz. Bila sebut sunat, afdal, seorang kita lah sebut kumak mulut, ambil sembahyang, sunat kata, Ustaz sunat tak apa, tak payah buat. Rokok Ustaz, rokok makruh, tak apa, hisap. Dia pergi jadi lagu tu. Sedangkan kita di dalam Islam sentiasa berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik. Itu prinsip asas di dalam Islam. Kalau sekiranya beliau bersetuju dengan afdal nasihati pemerintah secara tertutup, beliau kena perjuangkan dalam PAS. Kena cakap dekat pemerintah, kena cakap Ustaz, pemimpin sekian, Tok Guru, dan sebagainya, semua kita kena nasihati pemerintah secara tertutup kerana ia merupakan hal yang afdal. Itu yang sepatutnya dilakukan. Mengapa yang afdal kita sembunyikan, yang tak afdal kita ketengahkan dalam masyarakat? Jadi hal ini tuan-tuan dan puan sekalian bercanggah. Maka saya melihat, saya bukan nak cakap afdal tak afdal. Saya nak kata di sini, hadis-hadis yang datang tentang menasihati pemerintah ini, asar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang bersifat nasihati pemerintah secara terbuka, ada yang bersifat menasihati pemerintah secara tertutup. Kalau Ustaz Wanji tadi dia nak bawa, dia tolong cerita dekat saya tadi, alhamdulillah dia tolong cerita dekat kita tentang kedudukan hadis. Ingat saya nak cerita,
Tapi tak apa, dia tolong cerita tentang kedudukan, pandangan, masalah Muhammad bin Ismail, masalah Syuraih, dan masalah Amru. Beberapa pandangan perkataan ulama, Imam An-Nasai dan sebagainya, Abu Daud dan sebagainya tentang perawi-perawi hadis ini, dan pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kedudukan hadis ini, saya rasakan tak ada masalah. Saya mungkin cenderung kepada ulasan dan penjelasan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dan begitu juga Syekh Muqbil Abdul Hadi Al-Wadi'i, ulama daripada Yaman, tentang kesahihan kedudukan hadis ini. Kerana hadis ini pada masa yang sama disokong oleh, secara maknanya disokong oleh perbuatan sahabat Nabi yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Usamah ibn Zaid, sahabat Nabi. Tadi Ustaz Wanji dia cerita pasal sahabat Nabi orang paling faham tentang sunnah. Tapi heran, tiba-tiba perbuatan sahabat Nabi Abdullah ibn Umar yang salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, yang paling faham tentang sunnah, tiba-tiba dia nak ambil tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Jadi hak mana satu? Tabi'in ke sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in? Lah ni saya nak bawa sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Usamah ibn Zaid. Siapa dia Usamah ibn Zaid? Subhanallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Usamah ibn Zaid merupakan cucu angkat Nabi, anak kepada Zaid ibn Harithah, yang Nabi kahwinkan dengan Ummu Aiman. Yang mana Nabi sayang kepada Usamah ibn Zaid ni sama seperti Nabi sayang kepada Hasan dan Husain. Sayang sungguh. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan, athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Usamah ibn Zaid, di zaman pemerintahan Uthman, ada seorang lelaki yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ni dia, dalam masyarakat ni dia orang bau daripada mulut dia tu bau arak, bau. Jadi orang pakat dia bercakap, sedangkan dia merupakan kaki tangan kerajaan Uthman pada ketika tu. Apa kaki tangan pemerintahan kerajaan Uthman ibn Affan, khulafa? Ada bau arak ni, apa cerita? Ada bau arak dan ada kilang arak. Kilang arak tak ada lah, tu cerita. Contoh. Tuan-tuan, bau arak, bau. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila bau arak macam ni, orang nak cakap popek. Sampai orang pegang Usamah ibn Zaid. Sebab Usamah ibn Zaid, tuan-tuan, cucu kesayangan Nabi SAW, maka orang nak dia wakil bercakap dengan Uthman. Habaq kat Uthman, Ustaz, ini apa dia ni, orang laku ni ada dalam kerajaan hang ni. Tuan-tuan, apa kata Usamah? Hak ni kita kena ambil. Kata Usamah, atarawna anni la ukallimahu illa usmi'ukum? Apakah kamu menyangka bahawasanya setiap apa yang aku bercakap dengannya, aku akan maklumkan kepada kalian? Kata dia, wallah laqad kallamtuhu fima baini wa bainah ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Maksudnya, demi Allah, aku telah bercakap antara aku dengan dia tanpa aku mau membuka pintu-pintu yang mana aku tak mau jadi orang pertama membuka pintu-pintu tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini Usamah ibn Zaid, sahabat Nabi, orang yang paling faham tentang hadis Nabi, seperti yang disebut oleh Ustaz Wanji tadi, orang paling faham tentang sunnah Nabi SAW, cucu kesayangan Nabi SAW. Ini cara dia faham. Sebab itu Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila dia nak kuatkan hadis yang dikatakan lemah tadi ni, beliau menggunakan hadis Usamah sebagai satu hadis sokongan atas dasar syawahid. Dalam ilmu hadis ni dia ada syawahid dan dia ada mutaba'at, yang mana kedua-dua ini bertindak sebagai sokongan. Sebab tu hadis ni kalau nak tahu kedudukan kesahihan dia, antaranya seperti yang dinyatakan tadi, kita senaraikan dia punya jalan periwayatan dia, ataupun disebut sebagai turuq, jalan-jalan dia. Jadi antaranya hadis Usamah ibn jelas menunjukkan asal pada menasihati pemerintah itu adalah secara tertutup, tapi bila dibolehkan secara terbuka. Antaranya berhadapan, ketika mana berhadapan dengan pemerintah langsung dengan dia. Kedua, ketika mana kemungkaran itu berlaku di hadapan kita dan kita adalah orang yang ada otoriti untuk menegur. Tuan-tuan, benar ni? Ini kita kena tahu. Sebab tu kita tak setuju, bagi pandangan saya, kita tak setuju demonstrasi jalanan, kita tak setuju. Siapa yang kerana demonstrasi membawa kepada keburukan yang lebih besar daripada kebaikan, nanti kita buat forum lain demonstrasi. Kita lah nak jawab lah.